Nama saya Lupeling, nama matriknya H21A2126. Sinopsis, dengan membubaran perkahwinannya dan kematian ibu, Cheryl Strayed telah kehilangan semua harapan dalam hidup. Selepas bertahun-tahun meluluh, dia juga melakukan tingkah laku yang merosakkan diri serta mengakibatkan dia membuat keputusan yang terburu-buru. Tanpa pengalaman langsung, hanya didorong oleh keazaman semata-mata. Cheryl mendaki lebih 1,000 batu dari Pacific Crest Trail sendirinya. Wow dengan kuat menangkapkan kengerian dan ketujuan seseorang wanita muda yang maju ke hadapan dalam menghadapi segala rintangan dalam perjalanan yang mengecewakan, menguatkan dan akhirnya menyembuhkan diri dari masa lalunya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Subaidah dengan matrik number H21A2701. Hari ini saya ingin membentangkan tentang antologi. Antologi berasal dari bahasa Yunani iaitu ontos, sesuatu yang wujud, dan logos iaitu ilmu. Ontologi ilmu bermaksud hakikat kewujudan ilmu pengetahuan serta kenyataan sebenar suatu pengetahuan falsafah. Terdapat dua pendekatan di dalam aliran ontologi. Pendekatan pertama yang dikenal pasti ialah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merujuk kepada bentuk kuantiti atau jumlah di dalam falsafah. Terdapat tiga unsur di dalam pendekatan kuantitatif. Antaranya ialah monoisme, pluralisme dan dualisme ataupun dikenali sebagai pluralisme. Pendekatan kuantitatif di dalam antologi filem ini ialah pluralisme, iaitu setiap rupa dan bentuk adalah nyata. Contohnya seperti watak Cheryl yang sememangnya pluralisme, bijak menangani masalah, berani serta bersedia menghadapi risiko. Seterusnya ialah filem ini juga menunjukkan ontologi dalam pendekatan kualitatif. Sebagai contoh, agnotisme dan idealisme. Agnotisme merupakan aliran yang membicarakan tentang kemampuan manusia yang terbatas. Contohnya seperti masa hadapan dan masa lampau. Selain itu, pendekatan kualitatif yang seterusnya ialah idealisme. Menurut Ahmad Tafsir 2002, manusia lebih mengenali dirinya sendiri berbanding dunia di sekitarnya. Pendekatan ini dapat disimpulkan di dalam filem ini kerana Cheryl lebih mengenali dirinya sendiri daripada orang lain di sekitarnya. Selain itu, ontologi ilmu juga boleh dikaitkan dengan pelancongan di dalam filem ini. Contohnya seperti ontologi pelancongan. Ontologi pelancongan membincangkan tentang hakikat atau kewujudan ilmu yang dibagikan kepada sempadan, ruang dan pola-pola hukum di dalam pelancongan. Ontologi pelancongan adalah terbatas. Contohnya seperti ruang fizikal dan alam. Konsep bebas dalam ontologi pelancongan adalah seperti sebagaimana sejarah itu berlaku di sebuah kawasan pelancongan yang dibangunkan. Seterusnya ialah ontologi pelancongan dalam aspek keislaman. Dalam aspek pelancongan Islam, ianya tidaklah jauh beza daripada ontologi pelancongan umum, tetapi perbezaan yang dapat dilihat di dalam pelancongan Islam ialah prinsip keagamaan yang mana Islam lebih mendorong kepada pelancongan yang tidak melalaikan serta menambahkan lagi kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan di dalam menikmati alam sekitar. Seterusnya, ontologi kejayaan dan kegagalan di dalam pelancongan. Ontologi ini sering berkait dengan konsep kejayaan dan kegagalan dalam dunia pelancongan. Kejayaan dan kegagalan pelancongan di dalam filem ini dikaitkan dengan tempat atau destinasi yang dipilih oleh Cheryl bagi menjalankan aktiviti pendakiannya. Kejayaan pelancongan yang dapat dikenal pasti di dalam filem ini ialah Cheryl mampu berjalan serta mendaki beribu-ribu batu jauh daripada kawasan rumahnya. Manakala kegagalan Cheryl pula ialah beliau tidak dapat melupakan masa silamnya kerana masa silamnya sentiasa menghantui sepanjang pendakiannya. Ontologi yang seterusnya ialah ontologi cabaran dalam pelancongan. Ontologi ini sering dikaitkan dengan cabaran yang dihadapi oleh Cheryl, iaitu kesusahan dalam mendaki di kawasan geografi yang tidak selamat. Nama saya Tizui, nama matrik H21A2715. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani iaitu episteme dan logos. Episteme bermakna pengetahuan atau kebenaran dan logos bermaksud pengetahuan, ilmu, fikiran, kajian atau teori. Seterusnya adalah tema epistemologi di dalam filem Wife. Yang pertama ialah rasionalisme. Dalam filem ini, watak utama bernama Cheryl mengambil keputusan rasional untuk melakukan perjalanan solo melintasi Pacific Crest Trail sebagai bagian dari usahanya untuk memperbaiki hidupnya yang bermasalah. Seterusnya ialah kepercayaan yang wajar. Watak utama Cheryl mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap kebolehan dan kekuatannya diri. Di samping itu, contoh bagi empirisme dan pengalaman pribadi. Cheryl bertemu dengan berbagai orang semasa perjalanannya dan memerhatikan interaksi sosial mereka. Pemerhatian ini memberikan gambaran tentang keberbagian pengalaman manusia, dinamik hubungan dan cara orang lain berinteraksi dengan alam semesta dan cabaran yang dihadapinya.
Assalamualaikum, hai. Nama saya Aiman Hakimi bin Muhammad Azani, matrik number H21A1985. Saya akan membincangkan maksud aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani iaitu axios, nilai dan logos ilmu. Membincangkan hakikat suatu nilai dalam ilmu pengetahuan untuk kegunaan dari suatu pengetahuan. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Syahibul Muhammad Syukri, kad matrik number H21A3068. Saya akan membincangkan tentang aksiologi dalam filem. Pertama sekali ialah nilai etika. Nilai etika yang pertama ialah berdikari. Seperti yang dapat dilihat iaitu Cheryl. Dia tidak mengharapkan bantuan dari sesiapa pun meski dia menghadapi masalah rumah tangga dengan suaminya dan serta ibu bapanya. Nilai etika yang kedua ialah tidak mudah berputus asa. Buktinya, Cheryl tidak mudah berputus asa dalam melakukan perjalanan beliau seorang diri dengan menghadapi pelbagai cabaran ketika dalam perjalanan. Seterusnya ialah nilai estetika. Nilai estetika yang pertama ialah berani membuat keputusan seperti Cheryl yang berani mengambil keputusan walau sukar baginya dengan keluar daripada zon selesanya walau tanpa pengalaman, hanya berbekalkan keazamannya sendiri untuk menjadikan kehidupannya lebih baik. Nilai estetika yang seterusnya dapat dilihat melalui rakan Cheryl iaitu Amy. Amy mengambil berat tentang Cheryl dengan menunjukkan kasih sayangnya kepada Cheryl walaupun Cheryl sudah terpesong jauh dan Amy masih lagi sedia untuk memberikan nasihat kepadanya. Seterusnya ialah keindahan alam di dalam pelancongan. Yang dikenal pasti di dalam filem ini ialah keadaan geografi. Pendakian yang dipilih oleh Cheryl bukan sahaja di tanah tinggi, malah dia juga berjalan di tanah rata yang menunjukkan keindahan seperti bukit bukau, sungai dan cuaca, serta menunjukkan kepelbagaian bentuk muka bumi di dalam elemen pelancongan. Seterusnya ialah aksiologi pelancongan di dalam aspek keagamaan. Sebagai contoh, aktiviti yang dijalankan haruslah tidak berupa bentuk yang menyeksa diri sendiri. Selamat sejahtera semua. Nama saya Dibyashini anak perempuan Murugan dengan nama matrik H21B2085. Hari ini saya ingin membentangkan tentang rumusan daripada filem ini. Secara keseluruhan, filem Wild ini mungkin hanya penting kepada sesetengah orang sahaja. Malah, filem ini boleh membantu untuk berasa sangat kuat dan juga berinspirasi. Assalamualaikum, nama saya Anis Maisarah binti Hilmi, nombor matrik saya H21A2004. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang cadangan. Melalui pembelajaran dari filem Wild ini, ia mampu meningkatkan pengetahuan, mudah untuk memperolehi ilmu, mengetahui cara mendapatkan idea, cara berfikiran dengan kritis, mencari kebenaran dan lain-lain. Selain itu juga, ia mampu untuk membuka minda masyarakat untuk terus maju dalam apa jua cabaran dan situasi serta mampu mengembangkan pemikiran yang baik.